Okey, saya Siti Nabila binti Kasdi ataupun Cikgu Bella. Okey, akan menjadi moderator pada malam ini bersama dengan Cikgu Guru Cemerlang kita. Okey, sebelum tu saya akan mulakan dengan webinar etik. Okey. Sila gunakan chat room untuk sebarang soalan ataupun komen. Okey. Tinggalkan soalan dan komen di dalam chat room. Okey, dan seterusnya kesemua presentation ni direkod dan boleh diperolehi di bit.ly/msresources_mdm2020. Okey, bit.ly/msresources_mdm2020. Okay. So welcome to my Digital Maker Virtual Fair 2020 Microsoft Live webinar. So today's topic is accessibility, special education and online learning, supporting equity in a remote learning environment. It will be presented by Siti Suhaila binti Burihan, SMPK Setapak, Kuala Lumpur. Okay. So webinar best practices, this call is being recorded, okay, and use the chat to post questions and interact. Moderator will help to highlight your question to presenter. So this is your trainer for tonight. Meet your trainer Siti Suhaila binti Burhan, which is she's an MIE expert for 2020-2021. So this is a little bit about her. Her blog or website is YouTube Cikgu Siti Suhaila Burhan. Her role was a mathematics teacher at SMK Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. She holding a bachelor in education in mathematics from National University of Malaysia, and her favorite Microsoft product tool or technology is OneNote and Whiteboard. And her favorite course in MEC is Office 365 Teacher Academy. And her advice is, ilmu itu tidak akan berkurang sedikit pun jika berkongsi. Teruskan berkongsi tanpa mengharapkan ganjaran. Okay. Sorry. So, if you want to follow her at Twitter, Cikgu Siti Suhaila. And you can follow us in Microsoft in Education at Facebook and Twitter at Microsoft Edu. So I handle this session to Cikgu Siti Suhaila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Suhaila Burihan dari SMK Pendidikan Khas Setapak. Jadi saya akan mulakan dengan tajuk Accessibility, Special Education and Online Learning, Supporting Equity in a Remote Learning Environment lah. Okay, sekejap ya. Okay, sekejap. Okay, so maaf ya, ada anak-anak sikit ganggu. Okay, so hari ini saya akan kongsikan agenda. Ada 4 agenda yang ingin dikongsikan, iaitu first kali pengenalan pendidikan khas, sebab mungkin ada viewer yang masih blur-blur lagi apa itu pendidikan khas. Okay, so kita akan kenal dulu apa itu pendidikan khas, kemudian apa kekangan murid berkeperluan khas
dalam pendidikan. MBK ni murid berkeperluan khas lah. Dan bagaimana murid pendidikan khas mengaplikasikan teknologi dan apakah kekangan dan inisiatif yang dihadapi semasa murid-murid pendidikan khas ni melalui pembelajaran jarak jauh ataupun remote learning lah. Okey, berdasarkan data pendidikan khas ya, saya bentangkan data supaya kita sambil tu kita tahu apa jenis-jenis pendidikan khas yang ada. So sebenarnya dalam Malaysia ni ramai yang tak tahu. Kita ingat benda tu hanya segelintir, murid-murid pendidikan khas ni hanya segelintir. Tapi walaupun segelintir, tetapi sebenarnya jumlah bilangannya besar. Murid yang berkeperluan khas fizikal 6,833 di Malaysia ni adalah data pada tahun 2019. Fizikal ni maksudnya mungkin dia ada kekurangan dekat tangan ke, kaki ke, dalam keadaan fizikal lah. Okey, kemudian pelbagai 2,304. Pelbagai ni maksudnya dia lebih daripada satu. Mungkin dia pekat dan bisu ataupun mungkin dia masalah pembelajaran dan buta. Okey, next adalah pendengaran. Okey, pendengaran 4,072. Okey, kemudian penglihatan 2,601. Sekolah saya adalah more tu penglihatan. Okey, dan pertuturan 599. Pertuturan ni bisu lah. Okey, dan ada juga masalah pembelajaran sahaja 72,010 murid. Okey, dan dalam pembelajaran tu termasuklah ADHD 5,807. Ni yang hyperaktif lah. Autism 11,546. Kemudian ada intelektual 19,958. Ni yang mana yang kita perasan dia lambat membaca semua kan. Kemudian lembam 13,523, sindrom Down 5,088, disleksia 12,419 dan lain-lain 3,669. Dan semuanya berjumlah murid berkeperluan khas adalah 88,419 di Malaysia. 88,419 yang ramai orang yang tak sedar kewujudannya ataupun mungkin sedar tapi mereka rasa macam budak-budak berkeperluan khas ni bukan belajar sangat pun ataupun diorang tak boleh pun menggunakan teknologi dan mereka semakin terpinggir. Jadi kita nampak sebab kita tak jumpa depan mata, kita tak bersemuka, jadi kita tak tahu yang sebenarnya bilangan yang terpinggir ni sangat besar, 88,419. Dan bagaimana kita sebagai educator ataupun kita sebagai masyarakat nak membantu mereka. Okay, so equity lah in education. Okay, jadi daripada jumlah ni yang belajar arus perdana. So pendidikan khas ramai yang tak tahu tu, yang ramai yang macam ingat ramai ingat saya pernah lah buat micro teaching. Saya buat mengajar dekat sekolah lain dalam satu bengkel ni, dan bila cara saya mengajar ni dipaparkan dekat bengkel sekolah lain tu, dia cakap tak sangka cikgu pendidikan khas pandai mengajar. So maksudnya, dan ayat tu daripada guru sendiri. Maksudnya ramai lagi guru yang tak tahu macam mana dunia pendidikan khas. Okey. So sebenarnya pendidikan khas tak semestinya dia tak belajar. Ada juga pendidikan khas yang dia belajar arus perdana. Yang lain belajar tapi mengikut tahap dia. Dan ada juga macam murid sekolah kami belajar sama dengan murid sekolah lain. SPM. Silibus yang sama. Cuma kita moderasikan soalan lah. Okey, so arus perdana yang belajar, murid pendidikan khas yang belajar arus perdana prasekolah 250, sekolah rendah 8,468, menengah 7,575 dan jumlah dia 16,293. Okey, besar jumlah ni. Dan persoalannya, adakah bahan pendidikan yang kita hasilkan, nota-nota yang kita kongsikan dekat internet, video-video yang kita hasilkan sepanjang PKP, adakah boleh diakses oleh 16,293 murid berkeperluan khas yang belajar di arus perdana, dan juga jumlah keseluruhan MBK 88,416. Jadi itulah yang akan kita bincangkan, kongsikan macam mana kita nak hasilkan bahan pendidikan yang bukan setakat boleh diakses oleh murid normal yang lain, tetapi boleh diakses oleh murid-murid berkeperluan khas ni lah. Okey, so apa kekangan murid berkeperluan khas dalam pendidikan ni adalah pertama sekali individu. Maksudnya murid tu sendiri, dia kadang-kadang dia kurang motivasi dan kurang sokongan. Kurang motivasi ni maksudnya macam mungkin ada jugalah murid sekolah saya yang mula-mula dia nampak kemudian tiba-tiba je dia buta. So dia akan rasa down ataupun kadang-kadang
selalunya ibu bapa segan nak hantar anak ke sekolah pendidikan khas sebab nanti kantoi lah anak dia pendidikan khas, malu semualah. Okey, tapi sebenarnya kebanyakannya murid berkeperluan khas ni bila dia duduk dekat sekolah biasa, dia bercampur dengan, contohlah murid saya tak nampak bercampur dengan orang murid-murid yang nampak. Kalau persekitaran dia bagus, alhamdulillah, tapi kadang-kadang dia rasa terabai dalam kelas, dia rasa merendah diri, so dia kurang motivasi tu. Tapi bila dia duduk di sekolah pendidikan khas yang semua kawan-kawan sama-sama dengan dia, sama-sama tak nampak, motivasi dia lebih tinggi. Okey, kemudian itulah kita nak tanamkan, sebabnya kadang-kadang ada budak rasa, sorry sekejap ya. Okay, maaf. So, motivasi lah, maksudnya macam ada murid saya yang dia rasa macam okay, aku tak nampak jadi aku tak perlu nak belajar sangat. So motivasi tu yang paling kurang lah. Tu yang kita kena lebih kreatif, macam mana kita nak tingkatkan motivasi murid lah. Dan juga sokongan. Ada keluarga yang sangat menyokong anak-anak dia, tapi ada juga keluarga dan masyarakat yang kurang menyokong. Oh, kau buta, kau tak boleh buat apa-apa macam tu. So itulah antara kekangan dia. Kemudian penerimaan masyarakat. Ada masyarakat yang susah nak memberi kepercayaan. Nanti saya akan tunjukkan apa murid-murid kami boleh buat. Susah nak memberi kepercayaan. Maksudnya bila nak bekerja ke, boleh ke? Boleh ke dia dibuat? Dia ni tak ada kaki ke? Boleh ke dia buat? Boleh ke dia buat ni? Boleh ke dia buat tu? Kepercayaan tu tak diberi kepada murid berkeperluan khas. Dan juga prihatin, macam mana penerimaan masyarakat ni yang kurang, kadang-kadang ada yang kurang prihatin. Maksudnya kita nampak orang tu mungkin nak cari buku susah ke, tapi macam mana kita membantu dia, dan macam mana kita nak apa yang dia perlu sebenarnya. Sebagai guru sendiri pun apa yang kita kena tengok, jangan rasa bila kita ada murid berkeperluan khas, oh kita tak tahu pun, biarlah nanti cikgu dia lah. Tapi kita sendiri kena prihatin macam mana kita nak hasilkan bahan yang sesuai dengan mereka. Okay, dan juga kebolehcapaian ataupun accessibility lah, bahan pendidikan, teknologi dan dalam kehidupan seharian dia. Maksudnya macam kalau boleh mereka yang tak nampak ataupun mereka yang masalah fizikal ataupun mereka yang pendidikan khas yang pendengaran, kalau boleh dia pergi mana-mana pun tak ada masalah sebab ada ruangan khas, ada tools khas yang mereka boleh buat. Contohnya macam Microsoft dah banyak dah tools yang memudahkan murid-murid berkeperluan khas ni mengakses sesuatu bahan yang akan saya kongsikan selepas inilah. Jadi kita boleh biarkan pendidikan itu seiring walaupun murid berkeperluan khas dia seiring dengan murid-murid yang lain. Dan juga kerjaya. So kita nak, kalau boleh company-company berikan keyakinan, yakin yang MBK ni pun boleh buat banyak benda sebenarnya. Tak semestinya, ramai yang tak tahu, dia orang ingat tak nampak tak boleh guna headset, tak boleh guna laptop. So sebenarnya sangat banyak yang mereka boleh lakukan jika kita beri peluang dekat mereka. Walau bagaimanapun peluang kerjaya mereka tetap terhad. Sebab itulah tetap terhad berdasarkan kemampuan diorang lah. Jadi sebab itulah saya sangat menekankan, walaupun saya ni bukan guru ICT, tak semestinya kita ni guru ICT, kita kena tak semestinya guru ICT je yang boleh mahirkan dalam teknologi. Sebab itulah saya banyak follow program-program Microsoft untuk saya cari langkah-langkah yang terbaik supaya saya boleh integrate teknologi dalam kelas dan supaya saya boleh menanamkan anak-anak murid saya mahir teknologi. Sebab itulah mereka punya kerjaya sangat terhad dan limited. Jadi insya-Allah dengan kemahiran teknologi yang mereka ada, mereka boleh mencipta kerjaya sendiri. Okey, ni adalah gambar murid-murid daripada sekolah kami, SMK Pendidikan Khas Setapak. Ni gambar pertama ni, murid ni dia tak nampak, dia tak nampak tapi dia boleh membaca Al-Quran dengan braille, tulisan braille, malah lebih baik daripada kita. Dan mereka pun boleh bermain alat muzik, mereka boleh, yang pengawas ni mereka boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan berkesan, debate, dengan bercerita, bersajak.
So yang anak murid yang pengawas ni, lelaki ni nama dia Adam Zikri, dia pun ada mencipta lagu sendiri. Dan ada juga murid kami yang buat hostkan DJ radio server mereka sendiri. Kemudian ada yang buat filem pendek sendiri. So bila diorang tak nampak diorang buat filem pendek audio. So sejam jalan cerita mereka dengan sound effect semua. Mereka yang explore sendiri tanpa kita ajar pun. Okey, kemudian ni yang main kompang ni ada beberapa orang, 3-4 orang yang kat belakang tu adalah totally blind tapi mereka boleh main kompang. Main kompang sambil berjalan-jalan lagi. Okey, sama juga dengan DK Barat. DK Barat, senam robik pun walaupun nampak macam bergerak-bergerak, macam mana tak nampak boleh bergerak, tapi kita dah latih, guru-guru PJ kami pun dah latih anak-anak murid ni supaya macam okey, bila kita lagu ni macam mana pergerakan dia, kita cakap keyword ni macam mana pergerakan dia, jadi dia dah tahu. Kemudian kita pun ada merentas desa, cuma kita ada sukarelawan lah, sebab itulah kita selalu galakkan sukarelawan luar supaya dia akan pegang tali, kemudian murid kami akan berlarilah pegang panduan tali tu walaupun totally blind. Okey, kemudian kurikulum juga ada je murid kami yang straight A, 7A, 5A. So tak mustahil semua benda tu, sangat-sangat tak mustahil. So cuma kita je sebagai masyarakat macam mana kita nak beri keyakinan kepada mereka yang mereka boleh buat. Beri kepercayaan kat mereka boleh bagi ruang kerjaya kat diorang yang sesuai, dan macam mana kita guru-guru nak empower student kita. Jangan kadang-kadang ada mungkin cikgu yang berposting ke rasa macam mana aku nak ajar ni, boleh ke aku nak ajar di teknologi. Macam saya pun, sebab saya dulu sekolah normal dekat Sabah, sekolah biasa, kemudian saya ditempatkan ke, bila pindah saya dapat sekolah pendidikan khas, saya macam blur, buntu, macam mana aku nak ajar maths dekat diorang. Lepas tu macam mana, kalau kita kan biasa guna projektor, lepas tu macam mana saya nak guna projektor LCD bagai kalau diorang tak nampak. Satu tak nampak, lagi satu yang ada juga yang murid kami rabun, tapi rabun dia tu rabun yang memang tengok dekat-dekat baru nampak. Jadi tak gunalah saya guna projektor, diorang tak nampak. Jadi itu yang saya cari cara, alhamdulillah saya jumpa jalan dia yang akan saya kongsikan lah. Okey, so macam mana saya integrasikan pendidikan khas dengan teknologi? Okey, macam mana saya integrasikan pendidikan khas dengan teknologi? First sekali, pendengaran. Pendengaran ni, saya more tu penglihatan, tapi saya kongsikan juga macam mana yang pendengaran ni buatlah. Okey, yang pendengaran ni, first kita kena ada sari kata lah. Jadi kalau kita buat video tu adalah sari kata dekat bawah. Okey, kemudian kadang-kadang kita tengok iklan ke yang video-video pendek dekat Facebook tu dah ada dah sari kata dekat bawah kan, subtitle bahasa Melayu tu. Okey, yang itu walaupun kadang-kadang kita dekat tempat yang kita tak nak bising ke, memang kita akan off speaker, kita baca je yang kat bawah. Tapi sebenarnya kalau murid yang bermasalah, murid berkeperluan khas pendengaran, dia tak ada pilihan, dia akan baca je subtitle tu. Kemudian visual, contoh kalau kita cakap menjinjing, murid tak tahu apa tu menjinjing, kita tunjukkan gaya menjinjing tu. Tu maksudnya kalau video pendengaran dia sebenarnya murid pendengaran ni kalau yang basic pendengaran ni dia kurang dari segi bahasa. So banyak benda yang dia tak tahu, yang kita kena tunjukkan gambar. Kalau kapal, tulis kapal, tunjuk gambar kapal. Kalau menguap, tulis menguap, buat gaya menguap tu. Macam mana dia bahasa tu. So kalau pendengaran ni selalu kita akan gunakan bahasa yang ringkas. Okay, seterusnya bahasa isyarat lah. Ni kalau cikgu-cikgu, sebab itulah saya sangat galakkan cikgu-cikgu pendidikan khas yang bahasa isyarat, buatlah bahan pendidikan video ke apa ke yang ada bahasa isyarat, sebab tak banyak benda dia orang boleh akses, sebab cikgu-cikgu lain nak buat pun tak tahu bahasa isyarat. So kita sangat menggalakkan guru-guru kita sendirilah yang hasilkan bahan yang macam tu. Kemudian sekarang ni pula Microsoft PowerPoint dah mudah dah untuk kita buat video, dah ada kamera dekat bawah tu, so senang kita nak buat lah. Okay, kemudian ringkas, ni yang seperti saya maklum tadi. Okay, kemudian penglihatan. Untuk murid penglihatan, selalunya ada pembaca skrin. Okay, so selalunya murid-murid dalam Microsoft pun ada, dalam Windows 10 ada narrator, dan ada juga pilihan-pilihan pembaca skrin yang lain lah. Selalunya yang mana masalah penglihatan memang kita dah downloadkan siap-siap di sekolah, pembaca skrin. Kemudian video. Okey, alang-alang tu
nak bagi tahu yang murid yang totally blind boleh, sebab ramai yang tak tahu boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. So boleh, diorang boleh menggunakan laptop dan diorang boleh menggunakan handphone. Okay, kalau perasan dia dengan handphone dia akan letak kat telinga, sebab bila dia tekan dia akan cakap lah start ke apa, dia akan cakap apps tu dia akan bacakan. Macam tu juga laptop. Dia akan baca Microsoft Word, dia akan baca semua tulisan yang ada dekat skrin. Macam itulah cara diorang access. Diorang type Q, dia akan baca Q. Okay, so audio. So jadi bila kita hasilkan bahan pendidikan yang untuk murid berkeluar khas penglihatan, so kita kena banyakkan audio. Okay, kena ada macam, tak kisah kalau PowerPoint pun, macam masa PKP hari tu, banyak guru sekolah saya yang nak bermula record video sebab nak bagi audio dekat murid. Jadi cara dia adalah guna Microsoft PowerPoint, record dengan slide, baca dengan slide. Cuma macam kalau slide kan kita selalu buat point-point sahaja. Jadi kalau yang untuk kita bagi murid yang tak nampak langsung, kita akan cakap lah, kita akan record suara kita dan juga kita kena cakap satu persatu. Okay, contoh kalau saya matematik, banyak je video-video dekat YouTube tu, matematik sangat banyak, tapi selalu kita akan cakap okay bentuk macam ni kita buat macam ni, yang itu kita buat macam ni, yang ini buat macam tu, banyak yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. Jadi kalau untuk murid yang tak nampak, dia tak dengar apa tu yang itu, apa yang ini, dia dengar, dia tak nampak apa tu yang itu, apa tu yang ini. Jadi sebab itulah kalau saya buat video, saya akan cakap satu persatu. Kalau buka kurungan, saya akan cakap buka kurungan 2x tambah 3, tutup kurungan, kuasa 2, saya akan cakap. Dan kalau perlu kod braille, saya akan cakap kod braille dia. Jadi kita, kalau yang penglihatan ni, kita kena cakap satu persatu apa visual yang ada dekat skrin sebab diorang tak nampak. Tak perlu cakap yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. So sebab itulah kita sangat galakkan guru-guru pendidikan khas sendiri buat video. Sebab itu je sumber yang betul untuk anak-anak kita lah. Okey, kemudian penerangan alternate text. Kalau kita guna Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, kita boleh nampak sebenarnya bila kita letak gambar, dia ada alternate text ni. Kenapa? Kadang-kadang kita perasan tapi tak tahu apa function alternate text ni. Dah ada gambar, kenapa nak kena tulis kat bawah tu? Okey, macam tadi bila murid pendidikan khas ni, dia orang access laptop ni, dia guna pembaca skrin kan. Macam yang saya cakap tadi lah, dia akan baca setiap perkataan yang keluar dekat skrin, dia akan baca. Tapi bila sampai dekat gambar je, dia just cakap picture 1, picture 2 ke picture, ataupun dia akan cakap nama gambar tu yang dia save sebagai apa. So dia tak tahu apa gambar tu, dia tak boleh describe apa gambar tu, dan itulah penggunanya alternate text. Jadi contoh bila kita letak gambar jantung. Okay, bila kita letak gambar jantung, so dekat alternate text tu kita tulislah gambar menunjukkan organ jantung yang apa-apa. Okay, jantung seorang perokok contoh. Okay, so kita terangkan gambar tu supaya bila pembaca skrin untuk murid yang tak nampak ni, sampai ke gambar tu dia tak adalah baca picture 1 ke yang tak boleh, yang tak boleh murid tu tahu apa gambar tu. Jadi bila kita dah tulis alternate text dekat setiap gambar yang ada, maksudnya penerangan bagi setiap gambar, jadi bila pembaca skrin tu, screen reader tu sampai ke gambar tu, dia akan baca apa penerangan yang kita tulis. Macam itulah bagaimana bahan kita boleh dibaca. Macam tu juga kalau kita upload dekat blog ke dekat mana ke, pastikan kita tulislah alternate text tu. Sebabnya ramai sangat, macam yang saya cakap tadi lah, berbelas ribu, berpuluh ribu murid berkeperluan khas yang mendahagakan ilmu kita. Jadi kita lah sebagai peranan, tak kisah kita ajar pendidikan khas atau tak ajar pendidikan khas, kalau kita kongsikan bahan pendidikan di internet, seeloknya kita cuba yang terbaik supaya mereka boleh mengaksesnya. Kemudian besar, jelas dan terang. Okay, so ini sebenarnya memanglah fokus kepada murid yang pendidikan khas ni lah. Tapi sebenarnya kalau murid kita yang normal pun, contoh macam kita ni, bila kita present, bila kita buat kelas, kita akan buat menggunakan laptop. Tapi most of our student menggunakan handset, skrin yang lebih kecil. Dan kita pula kita pula suka untuk buat teks panjang sampai satu muka surat buku teks pergi letak dekat muka depan tu. So budak tengok dekat handphone yang kecil tu tak nampak pun tulisan tu. Jadi seeloknya kita buat bahan kita tu besar, jelas dan terang. Okey.
besar, jelas dan terang. Okey, bagus untuk murid kita yang normal, apatah lagi murid yang kita yang rabun tengok dekat-dekat tu. So sebab itulah saya memang suka guna besar-besar tulisan supaya semua boleh akses. Okey, dan pemilihan warna. Pemilihan warna ni sangat penting lah. Contoh kalau murid rabun ni, dia kalau macam kita pilih colour sama-sama, background biru, tulisan kuning, jadi dia tak dapat baca dengan jelas. Tapi kalau video saya kebanyakannya background hitam, sebabnya kalau murid yang rabun teruk ni dia selalu silau kalau background putih. So kalau background hitam, tulisan putih, dia lagi jelas, dia lagi nampak. So dia kena kontras lah warna tu biar betul-betul jelas masa kita nak buat bahan yang mesra. Okey, extra tips, kita ada accessibility checker. Okey, contoh kalau dekat PowerPoint, accessibility checker ni bila kita tekan, tak kisah PowerPoint ke Word ke, dekat Microsoft dah banyak dah accessibility checker ni. Bila kita tekan accessibility checker, dia akan check apa yang kita punya bahan tu adakah boleh diakses oleh murid yang pendengaran, penglihatan ataupun ada yang kita terlupa nak buat. Okey, saya tunjukkan contohnya. Tunjukkan contohnya kalau dekat sini. Mana ya, dekat bahagian accessibility checker. Okey, dekat bahagian review ni dia check accessibility. Dekat PowerPoint review check accessibility. Sebenarnya dekat OneNote ada, dekat Microsoft Word ada check accessibility ni. Dan tengok ni, dia terus check. Tak sampai berapa saat dia dah check dah missing alternative text. Alternative text ni maksudnya yang saya mention tadilah, dekat gambar-gambar tu saya tak tulis apa penerangan dia. Okey, so jadi bila kita nampak, oh okey aku tak tulis lagi, ada lagi gambar yang tak tulis lagi. Okey, table has no header row. Okey, sebenarnya kita ada banyak table. Contoh kita ada jadual 1, jadual 2, jadual 3, tapi kalau orang lain mungkin boleh tengok terus jadual tu berkenaan apa. Tapi kalau yang tak nampak ni, kita sangat penting kita letak tajuk dekat jadual supaya dia tahu, oh ni jadual apa, jadual hari Isnin, jadual hari Selasa, jadual hari Rabu contoh. So dia tahu. So tajuk tu sangat penting. Kemudian missing slide title, tajuk slide ni pun penting sangat sebab kalau kita pergi je slide 1, 2, 3 dekat bahagian tepi kiri ni, kita tengok gambar je kita dah tahu slide tu slide nombor berapa. Slide tu menunjukkan apa. Tapi kalau yang untuk totally blind, dia kena pergi satu, nak kena tengok satu slide, nak kena tengok setiap satu apa isi dia. Jadi untuk memudahkan dia orang, untuk memudahkan mereka, kita kena pastikan setiap slide ada title dia. Okey, kemudian check reading order. Ni mungkin check reading order ni maksudnya macam yang saya cakap tadi lah. Bila pendidikan khas ni, bila yang tak nampak ni, dia akan, screen reader tu akan baca secara rambang. Dia akan baca apa je tulisan yang keluar dekat screen. Jadi reading order ni, contoh mungkin ada slide yang kedudukan dia berterabur, tak tersusun. Kalau ada point 1, point 2, point 3, senang screen reader tu baca ikut tu je. Tapi bila dia agak berterabur, jadi dia akan baca berterabur lah. Jadi lebih elok kalau kita susun order dia yang mana boleh dibaca dulu. Okey. Kemudian ni kan dia akan cakap, oh ada slide yang duplicate slide title ni, ada slide yang title dia double, ada 2. Okey. So ada banyaklah accessibility checker ni mungkin boleh menyedarkan kita apa benda yang kita tak perasan. Memang sangat bagus. Okey. Okay, next adalah tersusun dan ringkas. Okay, ni supaya untuk memudahkanlah macam tadilah, kita tak payah nak susun order ke apa. So kita nak supaya dia tersusun dan ringkas. Ringkas supaya yang pendengaran boleh faham. Kadang-kadang ayat panjang-panjang dia orang tak faham sangat. Okey, kemudian tersusun ni supaya macam yang saya cakap lah, sebenarnya kalaulah kita buat website ya, kalau kita buat website ke apa, kalau boleh kita susun tu memang kena tersusun. Sebabnya macam yang tak nampak ni, dia kena pergi daripada satu button ke satu button. Contohlah dekat website tu ada 10 button. Contoh ada button home lah, kelas lah, jadual lah, apa lagi, masa lah, subjek, tingkatan, ada banyak button. Kalau kita nampak ni nak pergi ke tingkatan, kita pergi je hujung, klik je tingkatan, kita dah tahu dah. Untuk yang blind,
dia nak baca tu dia pergi, dia tekanlah arrow kanan kan, pergi home, dia kena baca home dulu, baca ni dulu. Sebab dia tak nampak, dia kena baca satu persatu baru jumpa apa tu tingkatan. Kalau dah terlepas, repeat balik daripada awal. So itulah macam mana kita nak hasilkan blog ke website ke, nak hasilkan apa-apa bahan supaya tersusun dan teratur supaya senang mereka yang tak nampak ni nak capai dan mudah. Okey. So ataupun letak button search ke, senang kan. Okey, kemudian menggunakan ejaan penuh. Okey, ini sama juga macam mana kita boleh WhatsApp dengan orang yang tak nampak. Ramai orang tanya. Okey, macam ni saya boleh buat tulis Facebook post panjang-panjang tapi orang yang tak nampak boleh baca. Okey, dia adalah menggunakan ejaan penuh. Sebab yang baca tu adalah screen reader, pembaca skrin yang akan baca. Jadi kalau kita guna singkatan DGN, kalau benda yang biasa diorang boleh faham lah. Tapi kalau macam benda yang rumit-rumit, MGG, NA menggunakan ke apa whatever tu, bila singkatan tu diorang akan jadi lambat baca tu. Dia akan jadi susah nak faham. Jadi bila kita berhubung, kita nak tulisan kita tu mudah diakses oleh semua orang, kita gunakan ejaan penuh. Jadi yang pembaca skrin tu pun akan baca dengan mudah. Okay, next adalah melabel jadual. Okay, melabel jadual yang macam tadilah saya dah mention dah dekat accessibility checker tadi. Okay, seterusnya portal.microsoft.com. Okay, inilah yang kita rasa selalunya budak kita ni tak dengar, budak kita ni tak nampak. Boleh ke guna teknologi? Lepas tu rasa macam aku ni ajar maths pun perlu ke aku ajar teknologi? Okay. So sebenarnya pernah juga ada isu, maksudnya macam orang pelik. Kenapa saya nak pergi kursus Microsoft? Kenapa saya nak pergi bengkel Microsoft? Sedangkan saya ni bukannya cikgu komputer kan? Okay, tapi sebenarnya alhamdulillah setelah saya pergi bengkel-bengkel Microsoft, bengkel-bengkel teknologi yang lain, akhirnya saya jumpa banyak sangat jalan yang terbaik untuk mahirkan anak-anak murid saya. Okay, so itulah salah satunya portal.microsoft.com ni lah. Murid yang tak nampak pun boleh akses Microsoft Word, sangat penting untuk diorang buat laporan pada masa akan datang. Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote, Teams. Okay, murid saya yang tak nampak pun teruja nak guna Teams. Walaupun diorang tak nampak video kawan-kawan dia kan, tapi dengan suara, ya Allah, happy-nya diorang. Okay, so Sway. So banyaklah benda-benda. So saya sangat galakkan cikgu-cikgu lain semua, tolonglah selitkan teknologi dalam kelas. Sebab itulah yang diorang harapan untuk kerjaya masa depan diorang. So jangan kerasa sebab diorang yang berkeperluan khas, kita rasa oh tak perlulah teknologi. Tapi diorang lah yang lebih perlu teknologi daripada orang lain. Itulah fungsi kita, tak kisah kita cikgu komputer ke tak. Itulah peranan guru yang paling besar untuk kita empower anak-anak murid kita pada masa akan datang. Okay, so accessibility tools in Microsoft yang selalu saya guna untuk anak-anak murid saya. First kali, immersive reader. Immersive reader ni dia bukannya berguna untuk murid yang tak nampak, murid yang rabun saja atau murid yang tak nampak. Dia juga untuk murid yang ADHD, murid yang susah nak fokus, ataupun murid yang disleksia yang baca banyak-banyak ayat dah sakit kepala. Jadi cara dia saya try tunjukkan dekat menggunakan Microsoft Edge. Okay, Microsoft Edge ni dulu saya suka guna sebab murid saya ni dia rabun. So bila murid saya ni rabun, dia akan, ada murid saya tu dia tak nampak. Dia kalau kita bagi kertas biasa dia tak nampak, jadi kita gunakan pen lah, conteng-conteng dekat Microsoft Edge ni. Bila kita buka je apa-apa website, kita boleh conteng dekat situ. Jadi budak pun boleh zoom in, zoom out. Jadi murid saya yang tak nampak bila guna kertas biasa, bila guna Microsoft Edge, alhamdulillah okey. Tapi yang update terkini macam belum ada lagi yang function conteng tu, mungkin update akan datang lah. Tapi update yang terkini ada immersive reader. So bila kita guna Microsoft Edge, kadang-kadang kita tak perasan. Dekat semua Windows 10 ada Microsoft Edge. Okay, dia ada simbol dekat bawah ni. Microsoft Edge kita boleh type je EDGE. Okay, Microsoft Edge ni EDGE. Okey, kemudian cara dia dekat bahagian atas kanan dia ada enter immersive reader. Okey, kita masuk je dekat immersive reader. Okey, kita boleh pilih sama ada nak read aloud. Okey, ni saya tak sure ada share audio tak tadi.
Okay, so selalunya kalau murid yang totally blind yang guna pembaca skrin, yang akan baca ni selalu dia slang bahasa Inggeris. Nota ringkas, kemudian padat, macam Waze yang bahasa Inggeris kan. Dia akan baca dia slang bahasa Inggeris dan dia tak apa nak masuk lah. Tapi kalau yang untuk immersive reader ni, kita boleh tukar language dia tu. Jadi tengoklah dia macam telur dia betul-betul bahasa Melayu. Jadi kita nak baca pun senang. Dan kita pun boleh pilih dekat immersive reader ni, ya. Kita pun boleh pilih sama ada kita nak dia baca satu-satu garis ke, kita tikkan dia dekat reading preference ni, tikkan line focus, sama ada kita nak biar dia baca sampai 4 baris ke, macam ni kan. Okey, 4 baris jadi dia akan lebih fokus. Kita scroll lah, dia baca boleh 4 baris ataupun kita nak 3 baris ataupun 1 baris. Jadi murid akan fokus baca. Masa read aloud tu pun dia akan senang lah untuk selalunya murid yang ADHD ke, murid disleksia ke, ataupun kadang-kadang budak tu okey je, normal je tapi sendiri mengantuk baca panjang-panjang kan. Kita boleh buat macam ni lah, line by line. Okey, kemudian selain daripada tu, kalau untuk yang bahasa Inggeris ke, kita pun boleh ajar, kita boleh labelkan nouns dia, verbs dia, adjective dia, kita boleh labelkan ikut colour. Jadi budak senang nak detect macam mana tu untuk English. Kemudian teks ni pun kita boleh buat nak saiz besar lagi ke ataupun kecil ke, kita boleh adjust. Okay. Kemudian text spacing, biar nak jauhkan jarak-jarak ke ataupun rapat-rapat ke, dan kita pun boleh tukar background hitam, background hijau dan banyak lagi benda yang kita boleh tukar. Okay, so inilah function immersive reader yang saya rasa sebenarnya sangat-sangat membantulah. Okay. Okay, next adalah Maths Assistant. Maths Assistant ni selalu kita guna dalam Microsoft OneNote. So Microsoft OneNote ni senang sebabnya kita macam boleh conteng. Okay, contohnya kita conteng dengan pen 2 tambah 3. Okay, 2 tambah 3 kemudian kita select dan kita tekan je Maths Assistant, dia boleh dah dapat dah jawapan. Apa cara dia? Jadi mudahlah kalau kita explore dekat OneNote. Okay, kemudian ease of access. Untuk yang ease of access ni, kita boleh ubah saiz tulisan, saiz ikon dekat laptop kita. Kemudian kita boleh ubah high contrast, kemudian magnifier, narrator, apakah semua itu. Okay, so saya akan tunjukkan. Contohnya dia ease of access ni, kita tengok je dekat bahagian search ni, kita type je ease of access. Okay, ease of access, mana-mana ease of access pun boleh. Okay, contohnya dekat sini. Okay, setting ni ease of access. Okay, dekat ease of access ni, contoh make your display easier to see, sample text. Okay, contohnya kita nak buat teks tu besar. Kita boleh slidekan je biar tulisan tu lebih besar. Okay, kita boleh apply dekat sini lah. Okay, kemudian make everything bigger. Semua benda besar kedabak pun boleh ikut persen yang mana yang kita nak. Kemudian change the size, kemudian print kita punya cursor ni pun kita boleh tukar saiz dia. Ni besar lagi. Sebabnya selalu murid saya yang rabun ni memang dia susah nak nampak mouse. Okey, so bila besar ni sangat membantulah untuk kita. Memanglah kita rasa macam tak membantu sangat, tapi sebenarnya untuk murid-murid yang berkeperluan khas ni sangat membantu. Okey, so ada banyak pilihan kat sini. Kita nak ketebalan cursor ni. Kemudian ada banyaklah dekat sini. Magnifier, okey. Magnifier ni contoh saya turn on Okay, magnifier ni nampak ni, dia boleh zoom. So budak-budak ni yang tak nampak, bukan setakat budak-budak, kalau yang berusia yang dah tak nampak sangat tu pun boleh juga. Zoom level pun kita boleh pilih nak 300% ke, dia akan lebih besar. Okay, cara dia zoom pun kita boleh pilih. Okay, contoh saya. Okay, cara dia zoom pun yang macam ni, lens, kemudian full screen ataupun dock. Full screen ni maksudnya semua sekali dia besarkan. Dock ni macam bawah ni biasa, dekat bahagian atas, screen atas tu yang besar. So ada banyak lah, tapi kebanyakan student suka yang lens ni. Okay, saya turn off balik magnifier. Okay, color filters ni,
Okay, color filters ni sebab macam yang saya cakap tadi lah, murid yang tak nampak ni, yang tak berapa nampak sangat ni, selalunya dia lebih nampak kalau background dia gelap. Okay, background dia gelap. So kalau saya turn on, saya tukarkan jadi invert. Dia jadi macam ni, color dia hitam. Macam ni diorang lebih nampak. So kita boleh pilih lah yang mana satu yang sesuai. Okay, then ada high contrast. High contrast tadi pun macam tu jugalah. Kemudian narrator pembaca screen. So kalau untuk yang tak dengar, ada audio. Audio ni, kalau kita turn on mono audio ni, maksudnya kan selalu kalau kita dengar, selalunya dia akan jadi stereo. Kan nak sedap kan, kiri audio lain, kanan audio lain. Tapi kalau untuk yang tak dengar ni, yang bila dia dengar sebelah ke, kita boleh buat mono audio lah. Supaya dia gabungkan dua-dua tu dekat sebelah sahaja. Okay, so ada banyak lagi sebenarnya sampai ke eye control ada. So kita boleh explore macam mana, apa cara terbaik untuk kita bantu murid-murid kita. So sebab itulah saya sangat galakkan cikgu-cikgu semua belajar explore supaya kita tahu lebih banyak lah. Okay, then Seeing AI. Seeing AI ni dia ada dekat iOS. So Seeing AI ni memang wow, sangat bagus. Sebab itulah sebenarnya ramai rakan-rakan saya yang totally blind menggunakan iPhone. So menggunakan iOS sebab dia ada banyak benda teknologi yang senang lah. Salah satunya Seeing AI, dia belum ada lagi dekat Android, dia ada dekat iOS. Okay, Seeing AI ni contohlah kalau total blind, dia tak nampak pun orang dekat depan tu senyum ke, nangis ke, pakai baju apa ke, umur berapa ke. So contoh ada orang datang kat dia, dia ambil gambar. Dia ambil gambar guna phone, kemudian AI tu, Seeing AI apps tu akan bagi tahu dia, okay, ni seorang lelaki berumur berapa, sedang tersenyum, sedang gembira. Dia akan ceritakan. Ataupun kita ambil gambar, okay, ini adalah sebakul makanan, ini adalah sejambak bunga, ini adalah color biru. Dia akan terangkan apa yang ada dekat situ. Tu yang bagus Seeing AI, ibarat macam assistant lah. Okay. Kemudian Office Lens. Office Lens ni ada dekat Android. So Office Lens ni macam selalu kan kalau yang totally blind ni, selalunya dia orang akan guna open book. Dia akan scan buku tu satu-satu untuk translatekan ke untuk baca kan jadi teks. Tapi kalau Office Lens ni kita nak baca buku, untuk yang totally blind nak baca buku, kita cuma buka buku tu, kita ambil gambar, snap, kemudian dia akan ada immersive reader tu, dia akan baca apa teks dia tu. So benda-benda ni sangat berguna. So kalau kita tak tahu, kalau kita tak explore, kita tak tahu, kita pun tak boleh nak tolong anak murid kita. Tapi bila dah anak murid kita pun sampai habis sekolah tak tahu, rupa-rupanya ada apps ni, senang je nak baca rupanya. Tapi kalau kita explore, kita tahu, ada benda ni. Kita boleh kongsikan kat anak murid kita sampai ke habis sekolah, dia gunakan benda tu. Ilmu tu yang akan membantu dia jauh lebih ke hadapan lah. Okay, kemudian Focus Assist. Focus Assist ni dia lebih kepada macam kalau murid ADHD, macam sama macam phone, ada setengah phone ada gambar bulan. Maksudnya kalau kita nak tidur, kita tikkan yang itu quiet sebab kita tak nak notification masuk. Sama juga dengan Focus Assist, sebabnya kalau budak ADHD ni dia selalunya kalau nampak je apa-apa tengah guna komputer ke, nampak ada benda keluar, dia pun dah distract dah. Jadi kita nak bagi dia fokus apa yang dia tengok tu, kita offkan notification tu. Macam mana kita hidupkan yang Focus Assist ni. Sama juga dekat button search tadi, kita type je Focus Assist, dia akan keluarlah function dia. Kita boleh pilih apa je notification yang boleh muncul. Dan juga learning tools in Microsoft Edge macam yang saya tunjukkan tadi. So ada banyak sangat, thanks a lot for Microsoft atas usaha menyediakan banyak tools yang boleh membuatkan murid-murid kami ni lebih engage dalam teknologi. Okay, so ini contoh murid-murid kami. Ada yang atas ni, dua orang ni rabun. Okay, dua orang ni rabun dan dia tengok ni, dia kena tengok komputer dengan jarak yang betul-betul dekat. Okay, dan juga yang blind dia kena guna earphone lah, earphone ataupun headphone, dia akan dengar. Macam ni dia access Microsoft Teams, dia dengar, dia mencari button. So apa yang
ambil masa yang lama sebenarnya bila diorang menggunakan apa-apa pun aplikasi, terutama yang baru bagi diorang, adalah proses mencari button. Macam saya cakap lah, kalau dekat skrin tu ada 30 button, diorang kena pergi satu, contohlah button send, nak cari button send tu, diorang kena pergi lalu 30 button keliling bawah, atas, kiri, kanan, barulah jumpa button send tu. So itulah kalau boleh sebenarnya kita nak lahirkan banyak lagi programmer-programmer yang boleh fikirkan cara yang terbaik supaya diorang boleh akses satu-satu benda tu dengan cara yang pantas. Okay, so diorang boleh menggunakan teknologi, jangan kita menafikan hak mereka. Okay, so ini contohnya antara inisiatif-inisiatif dekat sekolah saya. Maksudnya macam yang saya cakap sebelum ni, masa mula saya pindah, saya bila macam mana saya nak perkenalkan teknologi dekat diorang kalau diorang tak nampak LCD dengan projektor tu. Macam mana saya nak mengajar kan? Kalau tak gunalah saya ada buat slide cantik-cantik tapi tak boleh nak dipaparkan. Jadi atas saya tanya mereka-mereka yang pakar, saya buat ni. Saya sambungkan PC touchscreen dengan dua TV sumbangan. Alhamdulillah, dua TV sumbangan dengan PC touchscreen. Saya sambungkan guna splitter. Jadi apa yang saya tunjukkan tu terpapar kat dua TV tu. Jadi budak-budak ni, sebab budak pendidikan khas dia sikit, dia 5 orang, 8 orang. So budak-budak ni duduk betul-betul depan TV. Jadi nampaklah kalau LCD tu, projektor tu diorang tak nampak sebab lagipun dia besar sangat. Kalau diorang duduk dekat pun diorang tak nampak sebab terlalu besar. Kalau TV ni saiz yang bersesuaian lah dengan paras mata mereka. Okay, so dan juga kami pun ada buka kios. Buat kios ni untuk dekat dewan makan. Ni pun sumbangan juga. So dekat dewan makan ni, jadi murid boleh akses apa-apa video yang cikgu share. Murid-murid boleh akses dekat situ. Kemudian TV, smart panel ni pun dekat bilik matematik. Yang tadi tu dekat bilik media, yang ini dekat bilik matematik. Sumbangan juga. Interactive touch panel ni kita macam ni lah, senang. Saya nak buat background hitam, so senang murid boleh nampak. Cuma kurang dekat sini kami belum dapat dana lagi untuk tablet. So kalau ada tablet, sebenarnya apa yang saya tulis dekat sini, murid-murid boleh nampak dekat tablet masing-masing. Jadi murid yang rampun dekat tu boleh tengok terus. So kemudian yang ni CCTV lah. So CCTV pun Alhamdulillah kami baru dapat dana daripada kementerian untuk dapat barulah 4 CCTV yang berwarna supaya budak boleh zoom. Maksudnya dia macam visualizer. Cuma ada juga kami guna visualizer sebelum ni, tapi visualizer tu dia bila autofocus dia buat murid lambat sikit nampak apa yang dekat kertas. Okay, so ni antara bahan-bahan teknologi macam mana kami nak cuba guna teknologi membantu mereka dalam bidang pendidikan lah. Okay. Then what is remote learning? Tajuk utama macam remote learning tapi baru nak cerita. Okay, so remote learning ni adalah bila kita guru dan murid ni bukan berada di tempat yang sama, berada di tempat yang berbeza. Macam yang sekarang ni lah, COVID ni kita terpaksa daripada jarak jauh, pembelajaran jarak jauh lah bila situasi COVID. Okay, so bila berlaku PKP barulah kita cikgu-cikgu ni semua macam tersedar dan cuba cari macam-macam cara untuk belajar. Tapi apakah kekangan murid pendidikan khas dalam pembelajaran jarak jauh ni? First sekali adalah kemahiran digital guru dan murid. Bulan 3 tu tiba-tiba je COVID. Dan masa tu macam kita ni lah kan, macam saya baru pergi kursus baru-baru ni, ada cikgu cakap kita ni seorang-seorang je yang benda-benda digital ni, rasa macam alien. Macam tu lah, saya ni macam alien dekat sekolah. Maksudnya kita seorang-seorang je lah Sean nak guna Microsoft Teams, nak guna itu, nak guna ini. Tapi sebenarnya ramai lagi yang masih lagi tak terdedah. So masa PKP tu macam kemahiran digital guru dan murid ni menjadi antara kekangan yang terbesar lah. Okay, kemudian kebolehcapaian bahan pendidikan MBK. Yang ni pun kekangan yang terbesar sebab macam yang saya cakap tadi lah, tak banyak lagi bahan yang boleh diakses oleh murid yang tak dengar, murid yang tak nampak. Okay, kemudian penerangan tanpa sentuhan dan bahan maujud. Ini adalah cabaran terbesar saya sendiri sebagai guru matematik. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bahan-bahan maujud yang kami gunakan dalam kelas. So contohnya lah, kalau saya nak cakap pasal, okey murid, hari ni kita belajar tentang bentuk piramid. Macam mana saya nak tunjuk dekat diorang ni, diorang dekat rumah, saya dekat sini. Macam mana saya nak cakap melalui audio, piramid tu bentuk macam mana. So itu memang ya Allah kekangan yang sangat hebat lah walaupun saya ni mahir teknologi. Okay, next adalah tiada peralatan khas di rumah. Sebenarnya adalah murid-murid ni, diorang ada banyak peralatan khas tapi
Itulah peralatan khas ni selalu berpuluh ribu peralatan yang ditajuk oleh kementerian yang ada di sekolah. Tapi bila kat rumah tak ada peralatan tu. So itulah kekangan dia. Kemudian fokus dan pelibatan murid. Okey. Ini terjadi bukan setakat murid PK khas, murid normal pun sama. Daripada 30 orang yang ada kat kelas online, 5 orang je. Kesungguhan dia nak belajar, sama ada kesungguhan dia nak belajar atau tak, ataupun dia tak ada device, ataupun dia ada masalah keluarga, ataupun tak ada line, ataupun tidur. So dia ada banyak sangat kekangan pasal fokus dan pelibatan murid ni lah. Okey, so ini adalah contoh-contoh bahan yang saya guna. Macam mana saya ajar matematik. So ini ada yang dihasilkan oleh murid. Okey, so kami gunakan kertas pasir, gunakan benang untuk timbulkan supaya murid boleh raba macam mana bentuk pentagon, macam mana bentuk sudut-sudut tu, macam mana bentuk garis lurus, macam mana bentuk histogram. So dan ada juga kalau macam piramid, silinder, sfera, kami guna objek 3D untuk diorang. Okey, dan tengah-tengah ni tu yang saya cakap tadi, macam mana diorang tak ada gambar rajah tu, tapi kalaulah kami terpaksa jarak jauh lagi, mungkin kami akan hasilkan gambar rajah dan post ke rumah mereka lah. Tapi sama juga untuk hasilkan gambar rajah, untuk kami tekap dekat plastik-plastik ni pun menggunakan alat khas termoform yang berbelas ribu yang hanya ada di sekolah. Jadi kami cikgu kena pergi sekolah jugalah untuk hasilkan supaya kami boleh post kat murid-murid tu lah. Inilah antara cabaran yang terhebat lah. Okey, ni adalah ni saya design bookmarks ni dah bertahun-tahun, tapi saya ambil je gambar dia sebab senang dah kumpulkan semua peralatan. Braille, so tak semua braille ni dalam RM3,000. So dekat sekolah setiap murid ada braille, tapi dekat rumah tak semua murid ada braille. Tambah pula yang bulan 3 itu sebab semua tak sempat pun nak bawa balik braille. Okey, so braille ni diorang guna untuk type, sama macam kita guna pen dan pensel. Jadi kalau tak ada braille kat rumah, so cabaran lah. Kemudian embosser ni macam mana cikgu emboss kertas-kertas soalan yang nak bagi kat budak. Ni pun samalah, maksudnya macam kalau cikgu pendidikan khas nak hasilkan bahan untuk murid, memang kena pergi sekolah untuk pembelajaran jarak jauh tu. Dan barulah kita boleh post dekat murid. Okey, kemudian CCTV, Pico ni yang kita guna untuk Zoom. Untuk Zoom, contoh ada buku teks, dia akan guna macam kamera handset lah, dia akan zoom, baca. Tapi bila kat rumah tak ada, macam mana mereka nak guna? Okay, talking scientific calculator. So murid-murid ni selalu akan tekan calculator yang bercakap lah. Calculator tu sama ada scientific calculator ni pun tak ada, murid tak ada sendiri sebab ada 2,000 lebih harga dia yang untuk scientific calculator yang talking punya. So benda-benda ni lah cabaran. Sebabnya benda-benda ni macam mana kita nak bekalkan seorang satu pun kat sekolah. So benda ni adalah cabaran yang terhebat lah. Okey, jadi apa inisiatif yang kami jalankan? Okey, apa inisiatif yang kami jalankan? First, kami adakan sesi khas untuk meningkatkan kemahiran digital guru dan murid. So selepas PKP memang kami terus buat slot untuk mendedahkan dekat cikgu-cikgu dan murid-murid portal Delima, macam mana nak guna Microsoft, macam mana nak guna Microsoft Teams, Microsoft OneNote. Tapi semasa PKP tu saya selalu buat tutorial dekat YouTube dan saya share dekat grup-grup, dan saya ni dah jadi macam call center. Sekejap, Su macam mana nak buat ni, Su macam mana nak buat ni, macam tu. So sebabnya kita nak membantu supaya cikgu dan anak murid semua boleh dalam ad hoc tu lah. So sekarang ni pun kita kena bersedia bila-bila masa saja. Inilah yang kami cuba buat. Kemudian kami cuba menggalakkan guru-guru menghasilkan bahan pendidikan yang boleh diakses oleh MBK. Alhamdulillah dulu saya seorang-seorang je dekat sekolah yang buat channel YouTube. Tapi sekarang alhamdulillah rasa dah lebih 5 orang cikgu dekat sekolah kami yang buat channel YouTube sendiri. Sebab saya memang selalu guide lah. Saya selalu guide diorang supaya diorang hasilkan channel YouTube sendiri, sebab contoh ekonomi dengan perniagaan. Tak banyak lagi bahan kat internet, dan juga apatah lagi bahan yang sesuai dengan murid kami. Ada bahan, ada orang yang tunjukkan slide macam saya cakap tadi lah, penuh visual, tak ada audio yang menjelaskan satu persatu apa yang ada kat visual, sebab yang diorang hanya boleh mendengarkan. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah lebih ramai lagi guru-guru pendidikan khas. So saya nak galakkan cikgu-cikgu pendidikan khas lain dan cikgu-cikgu lain yang bukan pendidikan khas, tolonglah hasilkan bahan yang boleh diakses. Macam yang saya cakap tadi lah. Sebabnya ramai murid kami dia explore je semua yang ada dekat internet tu, tapi itulah ada yang dapat, ada yang tak dapat. So kita sangat galakkan lah.
Okey, dan fokus kepada topik yang tidak melibatkan gambar raja air rumit. Itu masa PKP bila kita jauh, so takkanlah saya macam bila saya paksa diorang fahamkan sesuatu graf yang bentuk yang kita tak boleh nak terangkan satu persatu tu, bentuk yang rumit tu, so diorang akan rasa down dan lalas nak join kelas. So saya cuba skip dulu, saya fokus soalan-soalan yang tak ada gambar raja rumit. Okey. Kemudian guru cakna dengan keadaan semasa murid dan membantu mengikut keperluan. Okey, contohnya ada murid kami yang tak ada device. So ada cikgu ni cuba cari cara macam mana nak dapatkan device untuk dia, ke cari cara macam mana nak dapatkan deadline ke, ataupun ada murid yang masalah family ke ataupun macam kewangan. So kami kumpulkan, kami detect, setiap guru kelas ni detect siapa yang ada masalah kewangan, kami kumpulkan duit kami untuk sampaikanlah macam mana dana-dana tu. So kita cubalah dalam masa, so murid-murid ni bila kita cakna dengan diorang, kita alert dengan diorang, so diorang pun akan rasa termotivate sikit. Okey, ni antara contohnya selepas PKP tadi. Kita cuba untuk empower lagi murid-murid ni, kita buat slot demi slot. Kita buat slot demi slot untuk murid, untuk guru pun sampai 3 slot, murid pun beberapa kali slot supaya mereka senang bila kalau tiba-tiba kita perlu remote learning lagi, murid-murid dah mahir dah. Okey. Dan ni contoh bahan-bahan yang saya jumpa dekat YouTube dan saya kenal lah setiap seorang ni. So ni bahan saya sendiri yang dekat atas ni, macam mana saya guna Microsoft OneNote. Yang bagus Microsoft OneNote ni sebab kita boleh tukar background belakang dia jadi warna hitam. So tulisan tu warna putih, kita boleh conteng-conteng. So saya guna Wacom ni. Kalau siapa yang tak ada Surface, tak ada laptop touchscreen, boleh guna Wacom ni. Dia ada pen. Dia ada pen untuk kita conteng-conteng dekat sini dan dia macam mouse lah. So dia dalam 2-3, dia dah macam dalam 2-300 Wacom ni. So kita senang nak tulis-tulis untuk cikgu maths. Okey, kemudian 5 minit lagi Oh okey, sorry dah nak habis dah. Sorry banyak sangat. Okey, lagi 5 minit. Okey, kemudian ni cikgu Ustaz Syakir. Ustaz Syakir ni dia menggunakan bahasa isyarat. Okey, so dekat video yang dia hasilkan sendiri dia guna bahasa isyarat tentang pengertian solat. Kalau bukan cikgu pendidikan khas dia tak boleh. Jadi kita bersyukurlah yang ni cikgu Azmidi, video pemulihan alat kebersihan diri, dan ni cikgu Ira ni totally blind tapi dia buat video green screen. Totally blind tapi dia buat sendiri video untuk YouTube semasa PKP. Okey, so itu seterusnya saya nak mengucapkan sekalon penghargaan kepada pentadbir yang sangat proaktif dalam bidang teknologi. Maksudnya yang saya dedahkan tadi, apa yang kami, inisiatif kami dekat sekolah, sebab pengetua kami, penolong kanan kurikulum kami dan juga ketua bidang yang menguruskan ICT ni, dia sangat membantu. Bila saya cakap kita perlukan skrin macam ni, okey tak apa kita cari. So sebab itulah saya harap sangat pentadbir sekolah lain tolonglah sokong, support cikgu-cikgu ni supaya kita boleh hasilkan bahan pendidikan yang sesuai untuk remote learning ni. So alhamdulillah sekarang ni pun lebih ramai sekolah-sekolah yang menyediakan studio. So saya rasa, saya harap apa perkongsian saya ni menepatilah tajuk yang ingin dikongsikan. Itu je. Terima kasih. Yang ni next. Dan saya serahkan kepada Cikgu Bella. Okey, terima kasih Cikgu Siti Suhaila. So saya terus dengan yang seterusnya. Okey, jadi untuk semua MIE boleh redeem kod ini di education.microsoft.com. Okay, boleh redeem kod T-SSE 997B20. Tango-Singapore England 997 B Bangkok 20. Okey, saya biarkan sekejap kod ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kuis. Okey, sila jawab kuis sebab kita ada soalan, 2 soalan. Okey, siapa cepat dia dapat, silakan sekarang.
http://gg.gg/quiz-suhaila. http://gg.gg/quiz-suhaila. Okay. Sekejap ya, sementara masing-masing isi kuis tu saya terbaca yang Cikgu Wen Beng Heng tanya bagaimana Puan beri sokongan kepada guru-guru laksanakan teknologi pendidikan. Okey, so saya respon ringkas je. Maksudnya macam saya ni tak suka kena buat ladap. So cikgu-cikgu akan rasa terpaksa. Jadi saya selalu kongsikan secara santai dan dengan cara memberi inspirasi lah. Kadang-kadang bila tengah buat borak saya cakap, oh tahu tak kalau guna Microsoft ni boleh buat macam ni. Tahu tak sebenarnya dah ada apps ni. So saya tunjukkan macam tu. Kita secara santai tapi baru dia cakap, oh ya ke? So tapi kita keep on sharing. So insyaAllah lama-lama diorang pun akan follow lah. Tu je. Okay, kita pergi ke yang seterusnya. Thank you for joining us. You can download the slides at http://bit.ly/suhaila1110. Okay, http://bit.ly/suhaila1110. Jangan lupa follow us at Microsoft Edu, Microsoft in Education. So for more information, you can search at https://education.microsoft.com, and you can search for monthly newsletter at http://aka.ms/US-newsletter. To get Office, www.office.com/getoffice365. That's all for today. Terima kasih kepada yang telah sama-sama menonton bersama kami dari mula hingga akhir. Ini merupakan slot terakhir bagi My Digital Maker Virtual Fair 2020. Semoga dengan program ini sepanjang seminggu berlangsung, telah banyak ilmu yang kita pelajari dan dapat digunakan bersama untuk kemenjadian pelajar di sekolah. Jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan juga kepada pihak Microsoft yang telah sama-sama meningkatkan mutu pendidikan bagi murid pendidikan khas terutamanya dan murid di Malaysia amnya. Terima kasih semua. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Cikgu Siti Suhaila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.